إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita rafakkan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kelapangan kita untuk hadir dalam majlis ilmu, untuk menjadikan kita di antara hamba-hambanya berusaha untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, untuk membetulkan jalan kita di hari-hari. Pada hari ini jalan telah dipesongkan oleh manusia yang tidak bertanggungjawab, dan pada hari ini kita cuba mendapatkan suatu perkara yang suci, bersih, pure, yang mana ia diambil daripada Al-Quran dan Al-Hadis mengikut fahaman 3 kurun yang terbaik. Kehidupan kita sebenarnya Allah ujikan dengan beberapa perkara, dan kehidupan kita sebenarnya adalah untuk kita kembali kepada Allah, di mana berakhir dengan kematian. Maka di sana kita akan menyaksikan amalan-amalan kita. Oleh kerana itu, betulkan segala-galanya, sama ada maklumat ilmu yang kita ambil, terutamanya ilmu Al-Quran dan As-Sunnah ataupun ilmu agama ini, dan pastikan kita beramal dengan ilmu tersebut. Kalau salah kita mengambil ilmu, tempat ataupun sumbernya, maka kita akan melihat jalan kita akan terpesong sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, yang akhirnya akan membawa kita ke neraka. Na'udzubillah min zalik. Jadi kita masuk bab ini, yang bab ke-7, menolak hadis ahad. Kita Ustaz Adli telah menceritakan dan menjelaskan beberapa perkara amat penting, kerana ini di antara manhaj ataupun kaedah-kaedah menuntut ilmu, beberapa perkara yang perlu kita jelas dengan sejelas-jelasnya, supaya tidak ada yang mengelirukan kita dan akhirnya kita terpesong. Kerana berkaitan dengan hadis ahad ini, kalau kita dah baca dalam kisah ni ataupun artikel yang dituliskan dalam ni, semua menceritakan berbagai-bagai perkara percubaan untuk menghilangkan manusia mengikut sunnah Rasulullah, cuba mengelirukan manusia dengan memburuk-burukkan sahabat ataupun mencarikan kelemahan-kelemahan sahabat, terutamanya apabila hadis-hadis itu diriwayatkan oleh hanya seorang sahabat. Ya, sedangkan kita tahu bahawa jika seorang itu periwayatnya siqah, yang sahabat semuanya siqah. Kenapa? Sahabat telah mendapat keredaan Allah radhiyallahu anhum, menunjukkan mereka itu adalah orang yang dipercayai oleh ummah, maka ianya perlu diterima. Baik, kita tengok di sini An-Nawawi berkata, Imam Nawawi rahimahullah berkata, berpendapat Qadariyah, Rafidah, Qadariyah, golongan ya yang menafikan qadar, ataupun Qadariyah ini dimasukkan orang yang golongan yang dikatakan Qadariyah, yang mengutamakan qadar, dan mana tadi? Rafidah, Syiah, golongan Syiah, Rafidah ataupun Imamiyah, dan sebahagian ahli zahir bahawa tidak wajib beramal dengan khabar ahad. Kemudian ada di kalangan mereka yang berkata menghalang dari beramal dengannya dalil akal, dan ada kalangan mereka yang berkata dihalang oleh dalil syarak. Ini mereka yang menafikan tentang khabar ahad, ya, golongan Qadariyah, Rafidah dan sebahagian ahli zahir. Kemudian beliau berkata, dan yang di atasnya jumhur orang Islam, yakni Imam Nawawi berkata, dan atasnya jumhur orang-orang Islam dari kalangan sahabat dan tabi'in, serta sesiapa selepas mereka dari kalangan ahli hadis, ahli fiqh dan ahli usul, bahawa khabar seseorang yang dipercayai adalah satu hujjah daripada hujjah-hujjah syarak yang diwajibkan beramal dengannya. Okey? Dia mengatakan kalangan sahabat, kita tak nafikan. Tahu kan sahabat siapa dia? Siapa sahabat? Orang yang berjumpa Nabi dan beriman dengannya. Mati dalam iman tu. Ya, setengah orang beriman, lepas tu dia kufur. Okey, mati dalam keadaan beriman. Okey. Kemudian siapa dia tabi'in?
Orang yang berjumpa dengan sahabat beriman apa tu? Beriman dengan risalah Rasulullah dan mati dalam keadaan beriman. Okey, itu tabi'in yang dikatakan kurun yang terbaik yang kedua. Mula sahabat, kurun yang pertama, kurun yang kedua tabi'in. Tabi'in orang yang tak berjumpa Nabi. Tadi tabi'in tadi tak jumpa Nabi, yang ni pun orang yang tak jumpa Nabi juga jumpa sahabat. Itu tabi'in. Tak jumpa sahabat, jumpa tabi'in. Okey, lepas tu beriman dengannya, mati dalam iman. Okey, itu kaedah dia. Tabi'in, tabi'in. Inilah 3 generasi yang terbaik. Okey, bagi contoh seorang sahabat, Abu Hurairah. Kak Ibnu Mas'ud. Kak Umar Al-Khattab. Anas bin Malik. Masya-Allah. Dah ulama hadis belaka depan saya ni. Tak payah belajar dah. Okey. Tabi'in Aywa Ibnu Sirin. Cantik tu lagi. Ada lagi? Kalau dalam tafsir tu kita akan tengok dia kata sini riwayat Ibnu Abbas yang mengambil daripada Ibnu Abbas. Misalnya Mujahid, ya, Hasan Al-Basri. Itu semua grup-grup tabi'in. Siapa? Qatadah. Sa'id Ibnu Musayyib. Okey, itu tabi'in. Tabi'in. Ini masyhur juga setengah orang. Sebutlah imam tu. Imam siapa? Imam Masjid Ghufran ke? Masjid Taqwa ke? Imam Malik. Lagi? Imam Syafi'i rahimahullah. Lagi? Yes. No. Imam Nawawi jauh. Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah. Itu di antara dikatakan kategori tabi'in. Okey, 4 imam tu tabi'in. Baik. Jadi pendapat mereka dan di antaranya atas jumhur orang Islam dan kalangan sahabat dan tabi'in, kebanyakan, bila sebut jumhur ni kebanyakan, serta sesiapa selepas mereka dalam kalangan ahli hadis, ahli fiqh dan ahli usul, bahawa khabar seorang itu yang dipercaya adalah satu hujjah dari hujah-hujah syarak dan wajib beramal. Jadi kalau hadis ahad ataupun khabar ahad ini dibicarakan oleh orang yang adil seperti sahabat-sahabat Nabi, maka mereka itu menjadi hujjah, ya, menjadi hujjah kepada kita, yakni hujjah dalam agama kita. Ya, penting. Ibnu Abil Izz Al-Hanafi berkata, khabar seseorang yang apabila telah disambut oleh ummah dengan penerimaan secara beramal dengannya dan percaya kepadanya, ia memberi ilmu yang meyakinkan di sisi keseluruhan ummah, dan ia adalah satu bahagian mutawatir. Tidak pernah ada di antara golongan salaf ummah ini sebarang pencanggahan mengenainya. Okey, jadi kalau seorang tu, ini kisahnya misalan contoh yang menyebabkan hujah mereka terbatal apabila kisah perubahan kiblat, ya, di kawasan Bani Salimah, ya, Bani Salimah, yang mana ayat Quran telah turun mengatakan, ubahkan kiblat kamu dari menghadap Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Yang menyampaikan khabar pada waktu itu, sahabat tengah solat. Bayangkan, sahabat tengah solat, tiba-tiba dia terdengar salah seorang sahabat mengatakan, kiblat telah berubah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, yakni dari Kaabah, dari Masjidil Aqsa ke Kaabah. Bayangkan, ya, kedudukan mereka. Kita tahu kalau Masjidil Aqsa tu berapa, di mana kedudukannya, dan Masjidil Haram di mana kedudukannya. Okey? Kalau kita tengok map Mekah, Saudi itu kan, kedudukannya berlaku
Okey, ini Laut Mati. Sini Madinah, sini Makkah, dan sini Baitul Maqdis. Okey. Okey. Bayangkan sahabat Nabi mula sembahyang menghadap ke sini. Tiba-tiba dia pusing ke sini. Berapa darjah? 180 darjah. Okey? 180 darjah dia pusing. Tengah solat pula tu. Tengah solat pusing. Ya subhanallah, sami'na wa ata'na. Dahsyat para sahabat memahami konsep ni. Seorang sahabat je bercerita, "Oi, kiblat telah tu pusing dari Baitul Maqdis ke Baitul Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram." Terus mereka pusing. Bila pusing tu, imam jadi belakang, makmum jadi depan kan. Tetapi nak menceritakan dari khabar ahad itu, dari seorang je yang menyampaikan, lalu berpusing para sahabat semuanya. Ini menunjukkan bahawa khabar ahad jika disampaikan oleh orang yang amanah, orang yang thiqah seperti para sahabat, kulluhum thiqah, ya, mereka semuanya boleh dipercayai, maka ianya menjadi usul dalam agama kita untuk kita beramal, tak menjadi masalah. Okey. Jadi kalau ada apa yang tak jelas, tanya. Okey, tanya. Baik. Kita masuk seterusnya tajuk yang berikut. Mengkritik para sahabat radhiyallahu anhum serta meninggalkan manhaj salafus salih. Okey. Okey, ini berkaitan dengan bab laluan pelaku bid'ah dalam berurusan dengan nas-nas syarak. Bagaimana mereka mengkritik para sahabat serta meninggalkan manhaj salafus salih. Salaf salih dia kata. Salaf salih. Apa salaf salih tu? Asalnya salafus salih. Ya. Siapa dia salafus salih tu? Ya. Aywa, 3 generasi tu. Tak, sahabat sahaja radhiyallahu anhum. Adapun tabi'in dan tabi'in rahimahullah. Allah yarhamkan, Allah merahmati mereka. Ya. Dalil Al-Quran. Ya, di surah Taubah ada berbagai dalam Quran banyak menyokong, menunjukkan mereka itu adalah golongan yang telah mendapat keridaan Allah. Masa kita panggil Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidina Ali. Tapi kita dengar karamallahu wajhah. Kenapa berlaku macam tu? Ya. Spesifik. Itu yang syok tu. Okey. Kenapa tak panggil Sayyidina Ali radhiyallahu an? Kenapa panggil Sayyidina Ali karamallahu wajhah? Kita pun tertanya-tanya. Ya? Siapa yang bagi title tu? Rasulullah. Ya ke? Syekh ni kata tak. Orang-orang. Okey. Kita bila Allah yang bagi, kalau misalnya sultan bagi kita apa title tu kan, agak-agak kita nak ke orang lain panggil yang lain. Tak nak. Allah dah letakkan radhiyallahu anhu, menunjukkan satu pingat ataupun satu perkara yang paling besar yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya, hambanya, dan tak ada lebih besar apabila Allah dah meletaknya. Tiba-tiba dengar-dengar Sayyidina Ali karamallahu wajah. Bagi orang Syiah, ya Syiah kata, orang Syiah tak sebut Sayyidina Ali karamallahu wajah, tak sebut. Dia sebut apa? Sayyidina Ali alaihi salam. Dia ke situ pula. Sayyidina Ali dia sebut alaihi salam. Yang satu pihak karamallahu wajhah, kita pun ikut. Dan Allah kata radhiyallahu an.
Allah telah redha kepada mereka. Sekarang kita nak ikut siapa? Okey, jelas. Jadi ikut Allah. Lepas ni kalau orang kata Saidina Ali karamallahu wajhah, salah tu, radhiyallahu anhu. Puncanya, kisahnya Saidina Ali disebut dengan karamallahu wajhah. Dia berlaku selepas ataupun sewaktu dalam perang Siffin. Pertembungan antara ijtihad Saidina Ali dan juga ijtihad Muawiyah. Tetapi kita tak nafikan di dalam kumpulan-kumpulan begitu ada golongan-golongan manusia-manusia yang hatinya tidak baik. Jadi dalam dua-dua puak itu kadang-kadang mereka yang paling jahat melaga-lagakan menambahkan kehangatan dalam perkara yang begini. Sedangkan perselisihan pendapat itu akan berlaku. Dan terutamanya perselisihan para sahabat, dia merupakan ijtihad yang besar. Ijtihad seorang alim. Lalu pahala akan berlaku. Betul dan salah, dia tetap dapat pahala. Betul dapat berapa? 2 pahala. Salah, 1 pahala walaupun mengalir darah. Okey. Jadi rahimahullah radhiyallahu anhum jami'an para sahabat. Tetapi di segelintir di kalangan mereka tidak dinafikan. Kalau zaman Rasulullah pun ada orang munafik, ini kan pula zaman Ali, ya, lagi ada golongan munafik di dalam tu. Lalu mereka lah yang memain peranan di kelompok, ya, Muawiyah, yang mana golongan munafik ni bila menyebut Muawiyah, Saidina Ali, qabbahallah wajah. Maksudnya qabbahullah, Allah burukkan mukanya. Qabihun. Dia perkataan qabihun yakni buruk, hodoh. Hodohkan muka. Bila sebut Saidina Ali, qabbahallah wajah. Allah hodohkan mukanya. Jadi tindakan berlaku di sana. Tindakan di sana berlaku apabila golongan-golongan Ali mendengar perkataan tersebut. Bila sebut Ali, mereka kata qabbahallah wajah, lalu mereka kata karramallah wajah. Itu je. Itu yang lekat sampai pada hari ini, karramallah wajah. Bukan kononnya kata dia tak pernah sembah, tak pernah sujud pada berhala apa itu lain. Tak ada, tidak berkaitan. Tapi berkaitan pada ketika perselisihan pandangan, ya, pergaduhan tu. Jadi semenjak kejadian itulah nama Saidina Ali bila disebut Ali, karramallah wajah. Sedangkan yang paling baik radhiyallahu an. Okey. Dia bila buat begitu ada orang yang nak menentang. Jadi mereka cuba nak baikkan macam I want to touch dog, a dog, kan. Yang ni kata I don't want, kan. I want to touch kambing misalnya, kan. Jadi dia akan berlaku pertentangan begitu. Ini pula kita tengok dalam isu-isu yang na'udzubillah, ya, sistem Islam telah membuat satu perkara yang jahat, ya. Apabila dia berkumpul untuk meletakkan kami anak Allah. Apa ni? Ada tak Allah sebut dalam Al-Quran siapa yang buat kerja tu? Okey, ada Quran. Jom kita tengok. Nak berbicara tentang agama. Na'udzubillah min zalik. Golongan ni, ya. Dalam Al-Quran mana ya? Wasari'u mana pula dah terlupa dah. Kat mana dia? Okey, surah Al-Maidah ayat 18. Jumpa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء
Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan, kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Katakanlah, maka mengapa Allah menyeksa kamu kerana dosa-dosamu? Kamu bukan anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya, tetapi kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang diciptakannya. Dia mengampuni bagi siapa yang dikehendakinya dan menyeksa siapa yang dikehendakinya. Dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada antara keduanya. Dan kepada Allah kembali segala sesuatu. Okey? Jelas ayat ni, orang Yahudi dan Nasrani mengatakan. Pada hari ini, Sister in Islam mengatakan. Apa beza Yahudi dan Nasrani dengan Sister in Islam? Dan menunjukkan bahawa mereka adalah puak-puak daripada pemikiran Yahudi dan Nasrani. Patut diharamkan. Patut tak? Jangan ngangguk je. Ya Ustaz. Marah sikit, garang. Dia semua agama sama ya. Liberal. Plural. Terus plural. Ya. Na'udzubillah min zalik. Inilah fitnah akhir zaman ya. Mengguna atas nama Islam. Dah segelintir masyarakat mengguna atas nama Nabi. Ya, nama Nabi, keturunan Nabi, apa lagi? Sampai yang terbaru orang hantar saya keturunan Nabi. Tengok muka dia merah-merah, budak tu merah-merah, pink kan. Yang Rasulullah kata kepada Aisyah Al-Humairah tu kan. Aisyah tak ke pink pipi dia kan. Lalu saya ulas, pada Aisyah tidak ada zuriat kan. Habis tu zuriat siapa? Kalau orang semua mereka nak dapat atas nama keturunan Rasulullah. Sedangkan Aisyah, kalau katakan muka pink tu mestilah Aisyah, keturunan Aisyah. Sedangkan Aisyah tak ada zuriat melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, penyelewengan berlaku. Habis dah. Ni sekarang guna nama Islam pula. Sister in Islam. Ya, tak lama brother in Islam. Lepas tu siapa pula muncul nanti ya? Nauzubillah min zalik ya. Yang penting ilmu yang tepat. Sayyidina Ali dah bagi garis panduan, al-haqqu la yu'rafu birrijal. Kebenaran tak tengok pada tok syekh ke, kamu siapa ke, profesor ke, ustaz maulana ke, tak. Tetapi kamu tengok ta'riful haqqa, kamu tahu kebenaran. Kita belajar ni, kita tahu kebenaran. Dan ta'riful rijal, kita tahu siapa di depan kita. Penting sangat, usul bagi saya. Itu pasal kalau kita belajar menuntut ilmu, jangan ada perasaan taksub. Ya, hormat tak apa dan ambil ilmu tak apa, tapi taksub tidak dibenarkan sama sekali. Taksub hanya milik pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak taksub lelaki tu, bukan tok syekh tu, ustaz tu, profesor tu, tak. Penting sangat. Itu usul. Kalau kita letakkan taksub dalam minda kita, maka dia akan menghilangkan agama kita. Agama kita mengikut atas dasar taksub. Lagi berbahaya. Baik, ke-8 mengkritik para sahabat radhiyallahu anhum meninggalkan manhaj salafus salih ataupun dia digelarkan salafi. Salafus salih bila dinasabkan jadi salafi. Tetapi masalahnya di Malaysia bila diletakkan nama salafi dia menjadi fitnah yang besar. Ya, bila sebut salafi sekarang ni ya dia akan ditujukan kepada teroris. Bila sebut salafi dia tuju kepada Wahabi. Dia bila sebut salafi dia tuju hatta Syiah ada satu. Kalau kita ingat pada tahun berapa ya, tahun 90-an kalau tak salah, 97 begitu, seorang lelaki ni dia kahwin sampai 11 ya ke 9 macam tu di Johor. Nama dia Abu Talib Al-Ja'fari As-Salafi. Oh, dia letak juga As-Salafi tu. Al-Ja'fari tu dah kita kenal. Dia Syiah Ja'fari. Jadi dia kahwin sampai 9 atau 11 tu mut'ah. Tetapi kenapa dia gunakan nama As-Salafi? Untuk mengelirukan manusia. Okey, jahat dia tu. Ya, akhirnya kita tahu bahawa dia Syiah. Tetapi kalimah Salafi sebenarnya indah. Yang ditujukan kepada 3 kurun yang terbaik yang kita telah bacakan hadis tersebut. Apabila berlaku fitnah, siapa yang bawa kalimah salafi menjadi jahat di muka bumi ini, di akhir zaman ni, adalah golongan-golongan khawarij. Golongan-golongan khawarij ini
ya, yang menggunakan atas nama Islam, lepas tu dia membuat satu perkara yang bercanggah dengan Islam. Ya, golongan Khawarij yang menonjolkan dirinya kononnya Islam. Kalau kita tak ada ilmu, kita tak akan kenal Khawarij. Tetapi kita kenal melalui perbicaraan mereka tentang pemimpin pemerintah tu, dan mengkafirkan orang dengan mudah. Ya, dan mengeluarkan hukum-hukum na'udzubillah bercanggah dengan hukum kaedah ahli sunnah. Tetapi mereka menggelarkan diri mereka ahli sunnah. Dahsyat. Tak ada ilmu, takkan kenal. Dia bersama kita, duduk, Masya Allah, apa semua, takkan kenal. Tetapi bila berbicara tentang pemerintahan, bila cepat menghukum orang, dan sehingga perbuatan-perbuatan yang kita tahu ulama'-ulama' telah mengisytiharkan macam Khawarij yang berlaku di Timur Tengah tu. Ya, yang menjadi isu yang sangat. Ya, orang yang tak faham, dia tak tahu itu Khawarij. Yang berbahaya pada ummah, dan akhirnya gelaran Salafi menjadi kotor. Dan bila disebut Salafi, kita kata Salafi ilmu, mula-mula ilmu akan jadi Salafi jihadi. Maksud Salafi jihadi itulah fahaman Khawarij. Ya, na'udzubillah min dzalik. Oleh kerana itu kita nasihat, kalau ianya menjadi fitnah, tak perlu disebutlah. Ya, tak perlu disebut. Tetapi bagi orang yang faham, Salafi itu adalah 3 kurun yang terbaik. Penting sangat. Sahabat Nabi, lagi tabi'in, tabi'in. Kena hafal itu. Ya, satu hafal itu, lepas tu hafal sebahagian nama sahabat, hafal sebahagian nama tabi'in, hafal sebahagian nama tabi'in. Alah, kalau penyanyi barat kita dah hafal kan, pelakon-pelakon, pemain bola, takkanlah benda tu tak boleh hafal. Ya, dah ustaz, dulu waktu muda kami hafal, dah tua tak boleh nak hafal. Okey, sabar je lah. Baik. Imam Bukhari termasuk dalam tabi'in. Kalau tak salah saya, di sini ada dia punya salsilah ataupun berkaitan ulama'-ulama' ni. Lepas tu dia letakkan ini zaman kurun pertama, ni kurun kedua. Rasanya ada. Pernah saya terpandang. Cuba tengok. Tapi dalam bahasa Arab lah. Ya. Kalau kita kreatif, jadikan dia bahasa Melayu kita. Yang ke-8, mengkritik para sahabat. Subhanallah, para sahabat seperti bintang di langit, menjadi petunjuk kita di hari-hari kegelapan, ataupun sentiasa dalam keadaan memberi petunjuk. Kenapa perlu dikritik para sahabat? Dan meninggalkan manhaj salafus salih, jalan yang betul ini. Manhaj adalah jalan. Boleh faham arti manhaj? Kadang kita tak faham kan? Okey, dalam Islam dikategorikan, ya, ulama mengkategorikan, bukan dalam Islam je, apa juga kehidupan manusia, dia akan ada 4 perkara. Tak apa ya, berjalan naik turun ni. Yang pertama, akidah. Okey. Kedua, yang pertama akidah. Akidah mesti ada. Walaupun orang tu kata, aku tak beriman kepada Allah. Itulah akidah dia. Akidah sesat dia mengatakan, aku tak beriman kepada Allah. Atau dia kata, aku free thinker. Okay? Itulah akidah dia. Okey. Yang pertama akidah. Manusia mesti ada. Sama ada akidah betul ataupun akidah fasid, sesat. Yang kedua, syariah. Ini berkaitan dengan amalan-amalan kita. Syariah, dia berkata syari'. Syari' apa dia? Kita belajar bahasa Arab, jalan. Syari'. Amalan-amalan kita, puasa, solat, semua dalam bentuk begini, syariah. Boleh nampak? Yang ketiga, manhaj. Semua ada dalil ni, ya. Dalam dalil ni, walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Dalam ayat Quran Allah mengatakan tiap-tiap umat kami telah menjadikan mereka syariat dan manhaj.
Syariat dan manhaj. Perhati elok-elok manhaj. Dia agak sukar difahami, tapi bila kita fahami, Masya Allah, kita katakan. Ya, begitu kedudukannya. Nanti saya huraikan sikit-sikit. Yang keempat, akhlak. Okey. Gabungan dalam peribadi manusia, begitu kedudukannya, ada 4 perkara. Akhlak ini apabila Rasulullah mengatakan dalam hadis idza ja'akum man tardau dinahu wa khuluquhu, tentang orang yang nak kahwin ni, bila didatangi oleh seorang yang mana baik din dia, agama dia, baik akhlak dia. Lah, kenapa dibezakan agama dan akhlak? Kan agama, akhlak itu dalam agama. Nanti kita huraikan. Ya, kita huraikan. Baik, akidah kita dah tahu. Ya, akidah adalah usul dalam agama kita. Akidah ini adalah usul dalam kehidupan kita. Tak ada akidah, tak usah hidup. Buat apa arti kita hidup? Sedangkan Allah mengatakan, ya, dalam Al-Quran, ya, apa dia? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Itulah akidah kita. Tujuan kita hidup mengabdikan diri. Perbuatan kita semua adalah perbuatan mengabdikan diri kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu dia akidah kita. Semata-mata kepada Allah. Okey? Selesai. Syariah. Jalan-jalan ibadat yang kita lakukan. Rukun Islam. Ya, 5 perkara tu 4. Solat, puasa, zakat dan haji. Dalam bab syariah. Bersedekah. Amal baik kita lakukan. Semua berkaitan dengan syariah. Okey. Semuanya ini adalah taqarrub ilallah. Untuk menjadikan kita hamba yang terbaik kepada Allah. Kemudian yang ketiga, manhaj. Okey, kita akan tengok. Syariah ini dikaitkan dengan kalimah syari', jalan. Okey. Manhaj ataupun minhaj, begini cara nak faham dia. Ini jalan. Okey, saya bagi misal. Okey, jalan. Ini hospital. Okey. Ni simpang. Traffic light. Okey, ni bumper. Apa lagi kita nak letak? Ni no parking. No horn. Tak boleh horn. Okey. Syari' jalan. Kita nak melakukan amalan. Ini dikatakan jalan. Okey. Jalan, amalan-amalan kita adalah jalan-jalan yang kita nak tuju kepada Allah. Manhaj, peraturan jalan raya. Nampak? Manhaj, peraturan jalan raya. Okey, no parking. Tak boleh parking, terus je. Okey, slow. Kenapa ada bumper, jadi dia slow. Hospital, tak boleh horn. Traffic light, berhenti. Semua peraturan. Contoh, kita nak solat. Syariat kita mengarahkan solat. Apa yang perlu ada dalam solat? Pertama, syarat sah solat, apa dia? Ingat tak tahu pula. Saja nak tanya. Masuk waktu. Okey? Kalau kita solat tak masuk waktu, syariat kita dah betul solat tapi tak masuk waktu, manhaj tu salah. Salahlah kita. Masuk waktu, lepas tu ada wuduk. Dan begitulah seterusnya. Okey, itu yang ni manhaj. Okey, peraturan dan arahan yang mesti diikuti. Adapun syariah, itulah jalan yang dibawa. Clear?
Oleh kerana itu kita kena faham dalam persoalan seperti menegak daulah Islamiah, satu perkara yang besar yang memerlukan manhaj yang betul. Khawarij bab inilah masalahnya. Selain daripada akidah dia ni problem, ya, dia menghadapi masalah manhaj yang tak jelas. Ya, dia menghadapi manhaj yang tak jelas. Manhaj ini kita boleh saksikan dalam kisah para sahabat, kehidupan dia, para tabi'in, tabi'in, semua boleh saksikan bagaimana sejarah mereka, ya, berhadapan dengan pemerintah misalan. Kita study, itulah manhaj. Bukan main serbu je begitu, ya, setengah orang buat. Okey, faham? Manhaj, selesai. Tanya, ya? Kaedah. Kaedah lebih kurang lah tu, tapi paling tepat disebutkan manhaj lah. Dia lebih menyeluruh. Okey. Okey, kemudian kita masuk dalam bab akhlak. Kenapa akhlak itu Rasulullah bezakan? Bila didatangi oleh kamu seorang yang baik akhlaknya, apa Rasulullah kata? Akhlaknya dua, agamanya. Okey, maka kahwinkan dia. Macam misalnya kita ada anak, ya, dapat orang yang baik macam ni, ada dua sifat. Kita tak nampak lagi. Pasal dalam hadis yang lain Rasulullah kata, seseorang itu mengahwini wanita kerana 4 perkara. Okey, minta dah kahwin. Alhamdulillah. Ikut 4 perkara. 1, kerana hartanya. Okey. 2, kecantikannya ataupun rupa. 3, keturunan. 4, agama. Okey. Lepas tu akhirnya Rasulullah kata, beruntunglah yang ambil agama. Okey. Di sini agama. Okey, sekarang kita huraikan. Agama di sini gabungan 2 perkara ni. Bagaimana? Pertama, orang ada akhlak tapi tak ada agama, tak ada ilmu agama. Okey, itu yang berlaku apabila dalam hadis Rasulullah, sahabat berkata, "Ya Rasulullah, wanita tu rajin bertahajud tengah malam, ya, qiyamul lail, berpuasa siang hari." Agama, ya. Nampak tak agama? Tapi dia mengumpat orang. Mengumpat jadi akhlak. Mengumpat tu jadi akhlak. Agama ada, masya-Allah, puasa, ya, solat tengah malam, tapi mengumpat dia termasuk kategori akhlak. Lalu Rasulullah kata, dia di neraka. Nampak tak? Jadi 2 perkara ni ada pada seorang tu, masya-Allah cantik. Mungkin orang tu ada akhlak, tak ada agama. Kita cubalah didik. Mungkin orang tu ada agama, tak ada akhlak. Pasal dah ada agama, tak ada akhlak, susah nak didik. Tapi cubalah. Tapi kalau tak ada kedua-duanya, berat. Tapi kalau ada dua-duanya, masya-Allah, tabarakallah, ambil cepat jadi menantu. Ya. Okey. Boleh nampak tak? Nampak? Okey. Ni beza dia. Yang dikatakan agama di sini bentuk amal ataupun bentuk ilmu, kerana melalui pengalaman kita. Kadang-kadang seorang tu, masya-Allah, dia tak kira dia tu ustaz ke, dia ustazah ke, hebat. Tapi bila ustazah tu, dia sakit hati suami dia. Dia perli suaminya. Tak boleh. Ada seorang hamba tu bukan ustazah, tapi dia masya-Allah. Tapi bila abang dia nak pergi ke masjid, abang dia muazzin kan. Abang ni lebih laju dari imam. Oh boy. Dia nak perli suaminya nak pergi masjid awal sebab dia kena azan kan. Abang ni lebih cepat dari imam. Ya, dia nak suaminya slow je kan. Jadi dia menyakiti hati suami dengan perli-perli. Ataupun serupa juga kalau lelaki yang menyakiti perempuan walaupun dia tu bertaraf ustaz, ya, maka dia akan hilang agamanya, akhlaknya. Jadi itu 2 perkara yang dibezakan. Boleh nampak? Ke ada nak soal? Dia tak puas hati ke mana ustaz macam ni? Okey. Jadi kita melihat para sahabat radhiyallahu anhum sekarang ni
Telah lalu di dalam bab pertama penjelasan kebesaran kedudukan para sahabat radhiyallahu anhum dan bahawa pemahaman makna-makna kitab dan sunnah hanya diambil dari mereka. Cantik fahaman ni, ya. Maksud kita telah faham kedudukan sahabat dahulu. Jangan mencari kesalahan sahabat. Kerana ada satu kawan-kawan kita sewaktu kita pergi kat Mekah tu, kita jumpa sahabat kita, jumpa seorang lelaki ni menangis, ya. Menangis di depan Kaabah tu. Tapi menangis dia dahsyat sangatlah. Lalu tanya kenapa, apa ceritanya. Rupanya dia katakan kami 3 orang nak pergi ke salah sebuah negeri Eropah sana. Saya tak tahu negeri mana. Tapi bila dengar macam tu, negeri Eropah tu rasanya macam di Britain aja, kan? Disebabkan nak buat PhD dalam pengajian Islam, ya, Islamic study dia tu, dan kami diarahkan oleh pensyarah kami untuk membuat tesis PhD dia. Simple je, tak susah mana. Cari kelemahan sahabat. Cari kelemahan sahabat. Kerana apa? Kerana tujuan mereka, kita tahu orientalis, ya, golongan kafir ni, mereka bila dapat kelemahan sahabat, di sanalah mereka akan hina, menjadikan sahabat tu dipandang hina. Akhirnya hadis mereka ditolak. Bila ditolak, mereka boleh buat apa saja. Macam mana Syiah yang lakukan? Ya, dia menghina para sahabat. Syiah lakukan. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yang dikatakan pada 10 Muharram yang lepas, jahat betul ulama Syiah, kafir kalau kalimah itu yang dikeluarkan. Aisyah radhiyallahu, dia tak sebut radhiyallahu anha, Aisyah la'natullah, na'udzubillah, diseksa pada hari ini dalam neraka, kaki ke atas, kepala ke bawah, memakan daging bangkai dan juga daging dirinya. Jahat sungguh kalimah kufur yang dikeluarkan pada Ummul Mukminin. Ya, oleh kerana itu kita melihat perkara ini bukan main-mainan. Bila dia kafirkan atau dia hina sahabiah jalilah Aisyah, itu hilang separuh agama kita. Hadis tu hilang. Aisyah sahaja meriwayat berapa banyak hadis daripadanya. Ini kan pula Abu Hurairah yang meriwayat hadis. Abu Bakar, Umar, Ibnu Umar, mereka semua tolak hadis-hadis tersebut. Mereka hanya iktiraf Ali, Fatimah, siapa lagi? Abu Dzar, Salman Al-Farisi. Na'udzubillah, kalimah kufur. Oleh kerana itu agama Syiah adalah agama akal, agama yang jahat. Dan dia bukan, kalau ikutkan kita, bukan agama Islam kalau begitu keadaannya, pasal mengkafirkan para sahabat. Na'udzubillah. Dan akhirnya lelaki ni pun sebutlah, dia menangis disebabkan perbuatan perkara itu. Dan saya tak mau. 2 sahabat lagi buat. Seorang dia kata, saya tak mau, saya takut, rasa bersalah. Nampak? Dan muncullah golongan-golongan ini seperti yang kita saksikan, yang kita terangkan sehari 2 ni. Orang duk sebut-sebut seorang profesor Profesor dari Oxford University Islamic Study. Itu pasal kita bila tengok Oxford University mengeluarkan pengajian Islam, siapa dia Oxford? Kalau Oxford tu berada di betul-betul dekat Mekah, Madinah ke, sedap juga dengar. Ni di barat. Yelah, akademik yang lain tu kita kata lantak kamulah. Ya, engineering ke, medical ke, itu lantak kamulah. Tetapi pada agama, negara kafir mengeluarkan produk berkaitan dengan Islam, maka keluarlah satu jenama Pok Halal. Kita tengok kan, dijual Pok Halal lah, daging babi halal, istilah halal yang tak betul. Jadi begitu. Dan akhirnya yang siapa nama profesor tu telah membuka satu masjid di Cape Town, dan telah dirasmikan, disebutkan masjid gay. Lelaki perempuan boleh solat bersama, ya, perempuan boleh jadi imam. Jadi kalau ibu-ibu nak jadi, merasa jadi imam lelaki, pergilah sana, kan? Lalu dia mengkritik, saya ni belajar di Oxford University sampai tahap profesor, saya tidak belajar di madrasah himar, keldai, seperti di tanah India dan Pakistan dan juga di tanah Saudi Arabia. Wah,
Na'udzubillah. Ya. Dan dirasmikan, masjid itu baru je dirasmikan. Kerajaan Cape Town, kerajaan Afrika Selatan, dia tidak seperti macam kita, kan. Jadi negara itu sendiri negara kafir. Jadi tekanan daripada kerajaan tidak ada. Cuma tekanan masyarakat Islam je. Tak tahulah macam mana. Doakan hancur bagi kita. Kita doakan kehancuran masjid tersebut, kerana dia termasuk dalam kategori masjid dirar, yang di mana zaman Rasulullah bakar masjid tersebut. Ya. Baik. Ini kesan daripada belajar agama di negeri orang kafir. Kerana itu walau kita lihat, walaupun orang tu keluaran Oxford, ya, dalam bab agama, kita lebih banyak berhati-hati semua statement dia, kerana dia akan berubah juga. Ada pandangan-pandangan yang berbahaya kita tengok. Baik. Mereka adalah manusia yang paling mengetahui kehendak Allah. Okey. Sahabat adalah manusia yang paling ketahui kehendak Allah dan kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham ya? Sahabat kenapa dia menyaksikan Rasulullah terus dia buat. Boleh dikatakan bahawa Rasulullah dan para sahabat mereka hidup seolah-olah penafsiran Al-Quran yang bergerak di muka bumi. Faham ya? Kerana apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dia tersilap, Rasulullah buat silap tak? Ada tak tersilap? Ya, ada, tapi dia tak berdosa. Itu yang dikatakan maksum. Maksudnya dia akan tersilap kerana dia manusia biasa, tapi Allah tegur dia lalu dikembali. Kita buat silap tak? Silap, tapi tak maksum. Kenapa? Orang tegur kita, amboi, ingat kamu tu ustazah. Tu kita jawab. Amboi macam ustaz pula nak tegur kita. Dia jadi begitu. Oleh kerana tu kita tak maksum. Rasulullah, Allah tegur, terus dia ubah. Misal contoh ayat Abasa wa Tawalla. Rasulullah tengah berdakwah kepada Umayyah, lagi siapa? 3 orang tu, dikatakan golongan korporat Madinah, Mekah. Tiba-tiba datang Abdullah ibnu Umi Maktum yang buta matanya. Rasulullah bila dia datang, Assalamualaikum ya Rasulullah, aku nak belajar agama. Rasulullah tengok tu, dia jadi kacau, macam kacau. Dari dia berkerut, Abasa dikatakan. Lalu dia berpaling. Abdullah ibn Umi Maktum tak nampak Rasulullah berpaling. Dia buta. Tetapi Allah nampak. Terus diturunkan wahyu. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Orang yang bermuka masam dan berpaling telah datang kepadanya seorang yang buta. Lalu kita baca ayat tersebut, ya. Jadi menunjukkan kepada kita Rasulullah ditegur oleh Allah, terus dia buat. Dan itulah tafsir Al-Quran yang berlaku. Rasulullah ajar kita sifat wuduk, lalu dia mengambil wuduk, berdalilkan ayat Al-Quran, kan? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salah. Macam mana sifat wuduk Rasulullah? Itulah penafsiran Al-Quran. Okey. Apa juga perbuatan Rasulullah sehingga Aisyah mengatakan khuluqul Quran, akhlaknya adalah Quran. Betul. Tiap-tiap kali perbuatannya adalah Al-Quran. Maksudnya kalau tak betul, Allah turunkan wahyu. Itu Rasulullah. Para sahabat pun sama. Cuma wahyu turun kepada Rasulullah dan Rasulullah mengkhabarkan kepada para sahabat. Misalan, kalau kita menyaksikan dalam surah At-Taubah, orang munafik tu berbisik. Siapa yang tahu bisikan mereka? Rasulullah nun hujung sana. Allah turun ayat Al-Quran menegur bisikan mereka. Nak mengkhianatkan agama. Zaid, waktu bernikah dengan Zainab bintu Jahsy, kita tahu kedudukan pernikahan dia, kelang kabut jadinya. Turun ayat Al-Quran yang mana Rasulullah menyimpan satu perasaan dalam hatinya supaya jangan cerai, jangan cerai, jangan cerai, kan? Kenapa? Zaid anak angkat dia. Bila anak angkat bercerai, si Zainab ni, dia jadi satu perkara yang besar. Orang dahulu, isteri anak angkat dikategori isteri anak sendiri, maka tak boleh berkahwin. Allah nak pecahkan adat ini. Bila Zaid menceraikan, lalu Zainab pun dikahwinkan oleh Allah sendiri, ya, dari wahyu dari langit. Allah semua merancang. Oleh kerana itu kita menyaksikan perbuatan para sahabat juga termasuk dalam mentafsir Al-Quran. Dalam kisah yang paling menarik, okey, tak apa kita sebut sikit lagi. Yang mana kisah ni para sahabat
nak berkahwin. Ya. Nak berkahwin. Macam mana mereka nak berkahwin? Apa syarat cara-cara kita nak berkahwin? Pertama, merisik. Kita merisik tak? Macam mana kita merisik? Hantar rombongan, nah satu cincin, kan? Ni masyarakat sekarang lah. Masyarakat ibu-ibu dulu, zaman dulu tak tahu macam mana merisik. Masuk bertunang, dapat satu cincin. Masuk kahwin, dapat satu cincin, kan? Marah, pung, pelempang, cabut 3 cincin. Okey? Sahabat Nabi dalam bab meminang, kita tengok bagaimana dia faham apa yang Rasulullah nak. Merisik itu ialah apabila seorang lelaki kata, ya Rasulullah, aku nak berkahwin dengan wanita Ansar. Rasulullah kata, kamu dah tengok ke? Tak tengok lagi. Pergi tengok. Tu dia merisik. Pergi tengok. Kerana apa? Ditakuti. Kerana di kalangan wanita Ansar, matanya juling. Kita ingat dia tengok kita, rupanya dia tengok orang lain. Sudah, kan? Itu dia. Mata dia juling. Jadi takut kamu nanti terkena. Maksudnya kita kena tahu. Dan sehingga kan dalam hadis yang lain, kamu pergilah merisik seorang wanita itu sampai mana yang menyebabkan kamu suka untuk berkahwin dengannya. Maka di kalangan para sahabat, pergi merisik cara macam mana? Dia pergi ngintai di balik-balik pokok tamar. Tengok orang dulu mana ada kerja pejabat macam kita, boleh ngintai dekat pejabat sambil berlakon kita pegawai, kan? Yang ni dia mengintai balik pejabat pula. Balik pokok kurma tu, macam mana perempuan tu buat kerja? Ataupun dia tengok perempuan tu buat kerja. Boleh bayangkan seorang wanita duduk di kawasan ladang. Bagaimana kedudukan pakaian dia? Dia tak berhijab macam ni secara formal, kan? Tak ada pakai apa. Dia akan sensing tangannya, okey, sensing kakinya sampai ke betis, okey. Dan mungkin kadang-kadang tudung tu dia buat zap-zap sampai nampak tengkuk. Dan lelaki yang ingin kahwin, ingin meminang, itu syarat dia, bukan saja syok-syok. Dia ingin berkahwin, maka dia dibenarkan untuk melihat merisik. Di situ datang qaul ulama, batas aurat bagi orang yang merisik. Ya, ada 2-3 pandangan. Saya tolak pandangan yang akhir tu yang tak berapa selesa. Pandangan yang kedua mengatakan yang jumhur muka dan tangan. Tetapi pandangan yang berikutnya, ya, pandangan tu mengatakan pakaian dia di dalam rumah yang bersama keluarga. Maksudnya macam mana bersama keluarga? Kalau kita katakan baju kaftan tu, okey, yang terbuka sampai sini, ya, tengkuk kepala dia terbuka dan sampai betis. Itu pun hujah di kalangan para ulama, dan saya tengok hujah tu kuat sangat-sangat. Nak tanya saya cenderung mana, saya tak nak tanya cakap. Cuma saya mengatakan, datang mereka menyaksikan, tiba-tiba datang tabi'in, apa kamu buat ni? Aku sedang merisik. Macam itu sekali. Lalu dia mengatakan, aku tahu apa yang Rasulullah maksudkan. Nampak? Kalimah itu dimaksudkan, para sahabat memahami apa yang Rasulullah nakkan dalam arti merisik. Jadi secara kasar kita menerangkan bahawa para sahabat adalah orang yang memahami apa yang Rasulullah nak. Wallahu a'lam bisawab. Ada persoalan? Ya. Ada yang orang cakap ubah tempat, ubah hukum. Apa maksudnya? Macam dia bagi contoh, macam kata suami tu ada pendapatan haram, tapi bila dia bagi pada isterinya, duit tu dikonsider halal. Terangkat. Dia pun terangkat sama. Kejut. Okey, ubah tempat, macam mana? Ubah tempat, ubah hukum. Ubah tempat, ubah hukum. Kaedah apa tu, ya? Cuma kita melihat kalau seorang lelaki itu, seorang itu mengambil daripada harta yang haram dibagi kepada orang, orang tu tak tahu harta tu halal ke haram, maka hukumnya halal pada orang tu. Ya. Tetapi bila dia tahu benda tu haram, dia join sama, maksudnya dia benarkan, maka di sana ada syubhah yang menunjukkan bahawa Rasulullah kata setiap benda yang haram itu dimakan, yang tidak menumbuhnya melainkan api neraka. Jadi kalau dia tahu suami itu ambil daripada benda yang haram, maka dia kena bertindak sesuatu supaya dia tidak makan benda yang haram. Jelas haram, tak boleh. Kita nampak begitulah. Wallahu a'lam. Yang pasal neraka dan syurga dah wujud ke sekarang? Neraka dan syurga dah wujud ke sekarang?
Neraka dan syurga telah wujud, tetapi neraka kita tidak ketahui di mana dia. Syurga telah diketahui, yang terbentang. Tapi ada orang Tak ada, orang belum lagi. Syurga, okey, tuan-tuan dan perempuan, kita kena faham ya. Alhamdulillah kita hidup sekarang ni di dalam bumi kita ni. Saya bagi contoh supaya kita lebih fahami bagaimana kedudukan kita. Kita berada di bawah 7 petala langit kan? Betul ke? Oh, ustaz ni bukan ahli sains kata. Sains saya berpandu kepada Quran. Okey, kita sains kita. Okey. Bumi yang dikatakan, bagi saya lebih cenderung pada pusat alam berdalilkan ayat Quran dalam surah Ali Imran. Okey, kita berada di dalam satu galaksi yang dikatakan galaksi Bima Sakti ataupun Milky Way ataupun galaksi kumpulan suria. Okey, bumi. Tetapi kita di bawah langit ni mempunyai berjuta-juta galaksi. Okey? Berjuta-juta. Satu galaksi ini pun berjuta-juta bintang. Ini kan pula berjuta-juta galaksi di bawah langit pertama. Bayangkan kalau kiamat yang dikatakan planet-planet belaga antara satu sama lain, yang Allah katakan manusia berterbangan seperti rama-rama sebab apa? Sebab berlaku dentuman yang kuat, pelanggaran yang kuat. Bumi tak ada, kita di bawah dalam ni je, belaga antara planet-planet. Pum, kita duduk tengah. Pum, ni dah. Okey. Di bawah bumi langit pertama ni, di bawah langit yang pertama ni, kita duduk semua dalam berjuta-juta galaksi. Ya. Maka di sana ada 7 lapis langit. Ya, kita ringkaskan. Yang mana 7 lapis langit ni bagaimana kedudukannya, semuanya ada pintu-pintu. Yang mana Allah mengatakan ya tentang alam semesta ni. Okey, tengok ya. 7 petala langit ni, kita ambil bola. Ada bola? Tak ada. Syekh. Oh. Kita letak tengah-tengah ni. Saya letak tengah-tengah ni. Okey. Kita di bumi ni, letak bumi tengah-tengah alam semesta. Macam bumi ni kita letak di tengah padang bola. Sebiji bola tu kan. Yang lain tu semua di bawah 7 petala langit. Okey, sekarang kita ambil 7 petala langit ni macam bola, kita letak di tengah-tengah alam semesta, maksud di tengah-tengah padang bola yang besar ataupun padang pasir Sahara letak. Padang pasir yang terbesar ataupun laut Pasifik, laut yang terbesar. Kita letak tengah-tengah tu. 7 petala langit yang kecil nilaiannya, yang besar tu, itulah alam akhirat. Ni dia. Ni semua alam akhirat ni. Hanya dipisahkan oleh 7 petala langit. Bila sampai masa Allah hancurkan kita, langit menjadi luluhan perak, ya, habis ni. Hancur, 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 dan kita berada di alam. Alam tu dah ada dah. Di balik tu je. Di balik 7 petala langit. Ya, hanya menunggukan bila kiamat. Dan kita mati, maka kita akan berangkat di sana. Aras kat mana dalam kita tu? Wallahu a'lam, kita nak tunjuk, tetapi arasy tetap berada di atas. Tu je yang boleh kita sebut. Bagaimana dia dah masuk kategori alam ghaib. Ya, dimasuk kategori alam ghaib. Saya pun nak bicara tentang galaksi, nebula, apa semua, satu benda yang bagi kita tak nampak. Tapi kita boleh faham benda-benda yang begitu. Ya, arasy kita beriman, Allah mengatakan dia di atas, di atas. Ya, wallahu a'lam. Bila kita saksikan, saya bagi contoh, kita ni macam satu biji beras di bawah di bawah langit bumi ni, satu biji beras dalam satu guni beras. Itulah keadaan kita kecil kan? Kecil sangat-sangat. Tiba-tiba kita bongkak sebagai manusia. Na'udzubillah min zalik. Siapa kita? Ya. Dan kita pula hidup hanya berapa tahun? Rasulullah 63 tahun. Kita nak berapa? Nak 100 tahun? Ya Allah, kalau 100 tahun orang tak suka dah kita. Anak cucu benci kat kita. Pasal kita dah main taib. Kan? Tu pasal bila kita fikir, alahai, hak berapa umur aku kan? Kita dah tahu dah. Ya. Yang Allah turun ke langit dunia tu. Ya.
Pertama, kita beriman. Satu persoalan yang gaib, kita beriman. Bagaimana kita tak dapat nak bicara? Bagi saya sebagai seorang Muslim, sebagai seorang yang ingin mengikut cara sahabat, saya beriman. Kerana laisa kamislihi syai'. Allah tidak serupa dengan makhluk. Bila dia turun yang layak baginya. Kan? Jadi kita beriman. Kita tak bicara. Betul langit dunia, tetapi bagaimana? Wallahu a'lam. Kerana perbuatan dia tidak sampai di akal kita. Hanya sampai iman kita. Itu je. Macam mana percaya Ustaz juga? Ya, percaya. Pasal bagi saya percaya. Saya yakin. Dan saya tak, maaf kata, sifat saya tak akan bicara benda-benda yang rumit untuk difahami. Saya akan beriman terus. Kita nak mengikut cara para sahabat radhiyallahu anhum beriman. Pasal sahabat tak bertanya, sahabat memahami apa yang Allah Rasulullah katakan. Wallahu a'lam. Okey? Ada apa lagi? Baik, kalau tak ada apa, insya-Allah yang baik itu datang daripada Allah, salah silap daripada kelemahan saya sendiri. Dan kita doakan Ustaz Adli sihat, cepat ya, supaya dapat dia hadir dalam mengajar kita. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta.